Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin wahdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin war-rusul wa husna ulaika rafiqa. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin oleh Allah kita dapat bersama lagi pada pagi ini, insyaAllah pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada kita kefahaman akan ilmu untuk kita sekalian amal sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali bertemu dengan Allah dalam keadaan kita bersedia dengan sedikit bekal untuk kita bawa kembali bertemu dengan Allah. Baik, kita sambung pengajian kitab kita ni dekat rokok nak. Okay. Rokok bukan rokok. Kalau rokok tu lain. Nah, rokok. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Nombor 5, rokok berserta dengan tumakninah. Rokok berserta dengan tumakninah. Sekurang-kurangnya rokok itu ialah membongkokkan sampai dua tangannya dapat diletakkan kedua kepala lututnya, serta tumakninah, iaitu berhenti sebentar sekadar bacaan subhanallah. Sedang anggota-anggota berat hendaklah berhenti. Anggota-anggota berat itu ialah kedua-dua belah tangan, termasuk pergelangan tangan, kepala, kaki dan badan. Sekiranya anggota-anggota ini masih bergerak semasa rokok tanpa berhenti, maka tidaklah dikira sebagai tumakninah. Bacaan ketika rokok ialah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maha suci Tuhan yang maha agung dan segala puji-pujian baginya. Baik. Puan-puan untuk sekalian, rokok ni seliala saya ingat, dia rokok yang tepat. Yang pertama ni, dia lagi-lagi dulu. Yang pertama ni, tangan mesti tegak. Belakang badan ni mesti sama. Belakang badan sama, jangan melengkung. Ada orang melengkungnya tu. Faham tak? Belakang badan sama. Kemudian nak dapat sama, nak dapat sedapnya rokok, tepat rokok tu, dia ke depan. Dia kalau orang putih panggil lean forward. Saya masalah apa saya beranak dekat Perlis, cakap orang putih. Dia ke dalam. Dia ke depan, ke depan. Dan nak tahu dia ke depan, dia kaki kita bukan macam ni. Faham tak? Dia macam tu, 90 darjah. Jangan dia ke belakang, dia macam tu. Dia tolak ke depan. Nak tahu, nak dapat tolak ke depan ni, dia berasa betih dia tu cekang. Cuba ni. Kan? Tengok tak? Kena ambil ni. Nampak tak? Nampak tak dia punya di depan. Kalau biasa kita lepas kita ke belakang je tu, tak dapat. Kalau kita letak di belakang ni, di belakang ni hampir kita boleh. Kita sama dengan diri. Faham tak? Sudah. Sedap dia. Kata seorang doktor yang dia syarah tentang ni. Dia kata rupanya bila kita dia sembahyang ni, dia salah satu daripada selamat. Macam selamat. Jadi bila kita tempat cara rokok tu, dicekang di sini, jangan rasa cekang di sini, cekang di sini. Dia kata dia membantu untuk jantung. Faham tak? Jadi bila kita rokok, pastikan yang pertama untuk lelaki, tangan dia tegak, lurus. Belakang ni dia cekang, tegak. Faham tak? Jangan buka macam tu. Yang buat tu, ada orang sembahyang macam tu, ada orang pegang mohon ni, ada orang pegang sini, ada orang buat macam ni. Selamat. Faham tak? Jadi ingat, yang pertama tegak ni, lurus.
Kemudian belakang, semalam saya sembahyang budak sembahyang. Sampai kepala dia tak sampai bawah. Kan? Kita tengok dia sembahyang dia, tengok dia. Elok bagi salam ke nak bagi tahu kat dia? Dia bagi awal tak. Jadi nak kena mengaji. Jadi belakang yang pertama, belakang dia tegak. Dia punya betis juga tegak. Dan tangan juga tegak. Jadi tegak-tegak semua sama. Tangan letak di lutut. Buka jari. Buka jari. Mata tengok dia tempat sujud. Sepanjang semayang mata tengok mana? Tempat sujud. Kecuali kat mana? Salam. Oh betul, bagi salam dia tengok boleh. Ya, salam lagi. Kat mana? Sujud. Kat mana? Ni dia tunjuk ni. Asyhadu an la ilaha illallah, mata tengok ni sampai habis. Waktu yang lain tengok kat tempat sujud. Okey. Nama kaki ni lebih kurang sejekai jarak dia. Nah. Kemudian pastikan jari-jari kaki ni dia menghadap arah kiblat. Jangan macam tu. Yang ni satu Afrika Selatan, satu dekat Europe. Betul. Pasti kalau betul. Kaki dua-dua menghadap arah kiblat, cantik-cantik, jari-jari semua menghadap arah kiblat. Faham tak? Buka jari tu, buka di antara kaki tu, biar orang lelaki dulu lah. Sekitar sejengkal. Kemudian sebab ada beza sembahyang lelaki dengan sembahyang orang perempuan. Nah, pada mazhab Imam Syafi'i. Kemudian bila kita rokok belakang badan mesti sama. Tangan mesti sama. Dua tapak tangan ni letak di lutut dalam keadaan jari direnggangkan. Okey. Mata tengok ke tempat sujud. Nak faham, nak rasa yang sujud kita tu tepat, kita berasa cekang di belakang. Di belakang betis dah. Faham? Tu sujud dia tepat. Kalau dia duduk macam tu, dia tak rasa cekang. Kalau dia ke belakang macam tu, dia tak rasa cekang. Faham tak? Dia mesti ke depan. Forward. Pasal dia 90 darjah. Bawah ke depan. Beza dengan sujud, beza dengan rokok orang perempuan. Apa dia? Tadi orang lelaki dia tegak, orang perempuan dia berasa rapat kan? Kat perut. Macam mana saya pun tak tahu. Kan? Sebab saya lelaki dan keras. Ya. Kalau orang itu yang pegang di putih ya. Siapa dia? Dan semua yang pegang di putih. Dia kena pegang di lutut. Kalau dia pegang di putih. Dia pegang di awak. Apa dia macam? Oh, dah sah sembahyang tu. Cuma tak tepat perbuatan tu lah. Sah rokok tu. Asalkan dia rokok, letak di lutut, kalau tak di paha kan, sah perbuatan, sah sembahyang dia tu, cuma tak tepat perbuatan dia macam mana ditunjuk oleh Nabi SAW. Faham tak? Nak buat amal bukan ikut sedar. Dia sedar buat macam ni, sedar dia bukan kira sedar. Dia kira tepat macam mana ditunjuk oleh Nabi SAW. Kecuali tak boleh. Dia nampak macam mana tangan dia panjang macam orang hutan tu. Tapi dia nampak macam mana tak. Kalau lutut tak tegak dah. Tak jadi rokok dah. Betul tak di bawah. Tak apalah, macam itulah. Faham tak? Kita yang normal ni biasa ni tangan boleh ditegakkan, paha, kaki boleh ditegakkan, dan pastikan belakang, level belakang tu. Jangan melengkung macam tu. Itu sebagainya. Boleh faham? Okey, alright. Itu usul dia Syahmat. Itu dia panggil apa? Rokok. Baik. Pun begitu, musalli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, ada syarat-syarat rokok dia. Apa syarat rokok? Rokok dengan kadar yang betul, iaitu tapak tangan sampai ke lutut. Itu syarat dia yang pertama. Tapak tangan sampai ke lutut. Yang kedua syarat sah rokok ni, tuan-tuan, dia tidak berniat untuk mengelak daripada sesuatu ketika membongkok, kecuali untuk rokok. Apa maksud dia? Maksud dia bukan turun rokok tu sebab benda lain. Dia tengah duduk berdiri elok, tahu-tahu benda jatuh ke apa ke, kan? Jadi dia mengelak pada benda tu turun. Dia kata, dah rokok dah rokok. Jangan rokok terus. Rokok tu tidak dikira sebagai rokok. Pasal apa? Sebab dia turun tu bukan sebab nak rokok. Niat dia turun. Faham tak? Sama macam dia iktidal tu. Dia nak bangun iktidal lagi. Dia tengah rokok elok, lepas tu dia pening. Dia macam nak jatuh. Kemudian dia bangun.
Dah bangun-bangun kira iktidal tu tak, dia tidak dikira sebagai iktidal. Sebab bangun tu bukan niat untuk iktidal, tapi bangun tu sebab niat sebab nak terjatuh pening ni itu. Faham? Tu. Baik Ustaz Syamah. Ni dalam kitab fiqh dia tu cerita tentang niat ni. Setiap perbuatan tu mesti terkait dengan niat perbuatan dia. Kalau niat tu bukan sebab yang tu, maka tidak dikira sebagai perbuatan tu. Rokok turun tu bukan sebab nak turun rokok tu, tapi sebab burung lalu kat ngelak dah burung. Merokok kira lah, tak boleh, tak dikira. Nak jatuh, bangun iktidal sebagainya, kan? Lepas tu niat, gitu. Faham tak? Setiap perbuatan tu dia bersangkut dengan niat dia. Yang ketiga, sentiasa berada dalam keadaan tenang, tetap tenang serta melafazkan tasbih rokok ketika melakukannya. Ada tomak-ninah dia. Tetap sekejap. Tomak-ninah ni apa? Kalau dasar dalam bahasa Inggeris dia panggil pause. Tak pause. Sekejap. Subhanallah bukan maksud yang kata tu sekadar subhanallah tu sebut subhanallah. Tak. Maksud dia length dia, apa ni, jarak tu daripada su sampai dekat belakang. Subhanallah. Katalah 1 second. Subhanallah. Ada kena pause paling kurang 1 second. Kadang-kadang rokok kan? Allah. Bismillah. Nampak tak? Dia tak nak pause kan? Mulai bangun je. Tu anak kita selalu buat. Kadang-kadang kita pun buat. Kan? Rokok, sujud apa semua. Dia mesti ada pause, mesti ada sekejap berhenti. Kalau tak berhenti sekejap tu tak sah sembahyang. Sebab rukun dia tomak-ninah. Kalau dulu-dulu kalau kita baca kitab Abu Suja', kitab apa ni mazhab Imam Syafi'i, karangan Musnad Abu Suja', Imam Abu Suja' yang lama dulu 1000 tahun dah. Kitab tu dia rukun sembahyang ada 18. Pasal apa dia split? Rokok, tomak-ninah satu rukun. Sujud, tomak-ninah satu rukun. Ulama sekarang ni dia cantum dua-dua rokok dan tomak-ninah. Dua-dua kena buat. Tak ada tomak-ninah ni berhenti sekejap sekadar ucapan subhanallah. Bukan sebut subhanallah, dah sekadar ucapan panjang masa dia tu. Sekadar subhanallah. Boleh faham? Boleh. Subhanallah, pandai, Masya Allah. Nampak sekali je faham tak? Bagus. Rokok orang sedang duduk. Macam mana rokok pula? Keadaan dia rokok orang yang sedang duduk. Orang solat duduk, macam mana? Perempuan, ingat kita abang-abang hari itu ni. Kita ni Masya Allah, kalau berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i, kalau boleh berjalan. Kalau kita ni mampu berjalan, naik motor untuk pergi masjid, mampu berjalan, tapi kita tak boleh nak lipat kaki, tak boleh nak duduk, tak boleh nak tak boleh nak duduk di bawah tu tak boleh. Kita biasa ambil kerusi duduk tu. Yang pertama perempuan, kerusi, pastikan kerusi duduk di depan dengan duduk di belakang. Lelaki, ingat muslimin. Kerusi tu bagi duduk di level. Minggu sudah kita ajak lah. Depan soft. Ambil lepas. Ada yang tak main lagi, nak abang lagi sekali. Ni, baris ni pasal duduk jadi lagi. Kan? Ni line soft ni, kerusi tu duduk di depan. Duduk di depan soft. Jangan duduk di belakang. Bila kita duduk, badan kita di level sama dengan orang tepi kita tu. Faham tak? Waktu kita berdiri, kita ke depan sikit. Tapi sepanjang masa kita nak duduk. Faham tak? Jadi bila kita turun duduk ni, kita punya soft ni sama, badan kita ni sama dengan orang ni. Kalau kerusi kita di belakang, kalau kita turun, orang duduk di depan, kita duduk di belakang. Tidak. Masalah satu, masalah yang kedua, orang belakang tu ganggu dia tak boleh nak duduk dalam soft. Kalau dia sujud bawah kerusi kita. Kalau dia bangkit penuh dengan sawang atas kepala dia. Sawang bawah kerusi ni. Jadi dia letak di depan siap-siap. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ni mampu untuk berjalan, maksud dia apa? Pada mazhab Imam Syafi'i, dia kena berdiri dulu baru dia duduk. Pasal rukun dia mengangkat takbiratul ihram ketika berdiri ketika mengangkat takbiratul ihram. Kalau dia duduk terus, pada mazhab Imam Syafi'i dia duduk terus, nanti dia sihat, dia kena qada balik. Faham tak? Ni cerita duduk. Bila kita duduk, subhanallah, tuan-tuan, ada dua jenis duduk. Satu duduk atas kerusi, satu duduk dalam. Macam mana kaedah duduk kalau kita nak sembahyang waktu kita duduk atas kerusi macam ni? Rokok ini kita turun sikit aja badan kita. Kalau sujud kita turun lebih sikit.
Nak tengah bawa kereta, boleh sembahyang sunat tengah bawa kereta. Saya selalu sembahyang sunat tengah bawa kereta. Orang waktu nak pergi kuliah subuh, kita keluar awal pada rumah, kan? Nak ambil kesempatan atas kereta tu nak sembahyang tahajud ke apa ke, sembahyang main sunat, kan apa, tak ada masalah apa. Faham tak? Allahu Akbar. Dengar saya dengar ni. Lepas lama-lama lagi, terlambat lagi sembahyang. Lepas tu sembahyang. Kemudian Allahu Akbar, rokok sikit, tunduk sikit, rokok lagi. Faham? Bila kita sakit, muslimat, tuan-tuan, menghadap arah kiblat ni dada. Menghadap arah kiblat tu dada. Faham tak? Ya. Kalau nak kena tidur mengiring, dada ni menghadap kiblat. Kalau nak kena tidur melentang, tadi mengiring, betul. Dada tak kiblat. Faham? Kod ni ke? Kod dia sakit belah sini, tak boleh mengiring ni, mengiring belah sini. Tapi dada ni mau menghadap kiblat. Sakit ni wajib sembahyang. Kita ni macam, kalau masuk hospital ni macam apa? Macam dapat lesen tak payah sembahyang. Betul tak? Padahal dia dekat sangat dah mati tu. Tu yang masuk hospital tu pasal berapa ramai orang mati di hospital, betul tak? Tempat paling banyak sekali mati mana? Hospital lah. Nama pun rumah sakit, bukan sihat kan? Kan? Pergi masuk je hospital ni, macam dapat lesen tak payah sembahyang. Betul tak? Berapa ramai orang tak sembahyang? Allahu Akbar. Bayangkan dia mati dalam keadaan dia tak sembahyang. Allahu Akbar, subhanallah. Perempuan muslimat. Baik. Sakit macam mana pun wajib sembahyang selagi ada akal. Selagi ada akal. Kenal. Kalau kenal dah siapa ni, kenal dah ni, kenal Mila. Ni Mila main tengok ni. Dah ambil buah apple rumah. Mana boleh makan kalau ni? Tak apa, Mila makan. Yang dia bawa benda, yang dia bawa buah tu kawan tu tak boleh makan, dia tahu. Dia tahu dah kata kawan tu tak boleh makan. Saya pun dia nak makan. Pak Lu apa khabar lagi? Tiga buat biji tu dia apa? Sakit tetap kena sembahyang selagi ada akal. Walaupun terbaring, walaupun lumpuh seluruh badan, selagi kenal siapa main, Dia kena sembahyang. faham tak? Sembahyang macam mana? Baring ke? Kalau boleh duduk, duduk. Tengok dulu tuan-tuan sekalian, level dia macam mana. Kalau tak boleh berdiri langsung, boleh duduk, duduk. Kalau tak boleh duduk, baru boleh baring. Bukan boleh baring duduk dulu. Faham tak? Duduk lagu mana? Kalau boleh duduk macam ni, ataupun duduk terus, duduk macam tahiyat. Tak boleh duduk tahiyat, duduk solat sunat sila. Faham? Rokok macam mana? Turun rokok, masya-Allah Rabbi, turun sikit, nampak adat dia kurang sikit daripada sujud. Kalau sujud nanti dia turun macam level macam tu, rokok tu bagi dia tinggi sikit, turun sikit. Faham tak? Tu tangan Ustaz tak kena tegak tak kepala lutut tak? Tak pilih tak kepala lutut pun tak apa, tapi nak tegak macam mana? Faham tak? Faham muslimat? Menghadap kiblat ni dada, bukan yang lain. Kalau dia baring, dada mesti menghadap kiblat. Kalau dia mengiring, dada menghadap kiblat. Kalau dia baring macam ni lentang, dada menghadap arah kiblat. Tu kedudukan menghadap arah kiblat. Baik, nah faham? Rokok orang solat duduk, orang yang solat duduk sekurang-kurangnya rokok ialah dahinya adalah bertentang dengan dua lututnya. Rokoknya yang sempurna ialah dahinya adalah bertentang dengan tempat sujudnya. Jika seorang itu mampu melakukan rokok sahaja, tetapi dia tidak mampu melakukan sujud, maka hendaklah dia mengulangi rokok ganti bagi sujud. Lebih sikitlah maksud dia. Rokok tu macam rokok juga, tapi lebih sikit. Dia tak mampu untuk sujud terus, jadi dia turun sikit, bagi lebih sikit, bagi nampak beza di antara rokok dengan sujud. Kadang-kadang kita tak cam, kita sembahyang kita rokok, kita sujud, tak pasal. Baiklah, jika seseorang itu tidak mampu juga melakukan sekurang-kurangnya rokok tersebut, maka hendaklah dia mengisyaratkan rokok dan sujud dengan cara menundukkan kepala dan diwajibkan melebihkan tunduk bagi sujud, bagi tunduk daripada tunduk bagi rokok. Kalau tak boleh ni, macam orang duduk baring, macam mana dia nak rokok? Kalau ada budak syok, kita boleh tunjuk kat atas ni, bagi dia tunduk atas ni, tengok. Ustaz ni. Saya ni tapi suruh ustaz lelaki. Ni, bila kita baring kan, bila kita baring macam tu, kalau sembahyang perempuan, kalau mengiring, kita lapik bantal sikit kat sini.
Kalau baring, boleh nampak? Kalau baring, badan kita ni bagi tegak sikit. Lapis dengan bantai tu, bagi dia tinggi sikit. Nah, tak puas saya nak cerita. Kalau ada budak yang main-main sama. Ada budak. Kenapa? Mau siapa volunteer tak? Tidak kita nampak bawah tu. Sama main besar pun boleh pun. Main seorang kan? Main volunteer seorang? Main pelong kan? Ustaz ni. Nah, jadi kita mengiring ni, tidak mengiring. Siapa yang dah ambil ni? Apa lagi? Mengiring. Ini cara sembahyang mengiring. Ingat lu tengok sikit boleh. Dia subhanallah. Kalau kita mengiring ni, yang paling afdalnya kanan duduk di bawah, kiri duduk atas. Faham tak? Ya. Kemudian kita qiyam. Kita qiyam macam biasa. Gini keadaannya. Dada mesti maksudnya kiblat belah sini ni. Nah, kiblat belah sini. Kiblat belah sini. Okey. Rokok dia macam mana? Rokok palung tunduk sikit palung. Tunduk sikit. Tunduk sikit tu rokok. Kalau sujud tunduk lebih sikit. Tunduk lebih sikit. Isyarat betul je. Yang ni kalau keadaannya mengiring. Mengiring. Jadi tahiyat macam mana? Tahiyat taklah tangan dekat ni kan. Dan tahiyat macam biasalah. Ini dalam keadaan qiyam, rokok dan sebagainya. Okey baik. Kalau baring pula kalau baring. Letak botak. Tak apa tu ni. Boleh. Okey, kalau melentang kita buat begini. Belah sini Ustaz. Apa yang kau suka ni? Maksudnya belah sini. Belah ni lah. Belah sini. Jadi akan belah sini lah. Okey. Yang pertama, cuba kita bagi paklong ni tegak sikit badan dia. Angkat sikit, kemudian kita lapis dia, bagi dia tinggi sikit badan, sini kita lapis bantai lah. Supaya dada dia ni tegak menghadap arah kiblat. Bagi tinggi sikit. Nah, ini keadaan sembahyang. Nanti kalau dia rokok macam mana? Tutup kepala sikit rokok, kemudian tunduk lebih sikit untuk sujud. Begitu je keadaannya. Syarat dia apa? Dada ni mesti menghadap. Bagi tegak sikit. Nah, terima kasih. Alhamdulillah. Boleh, tak ada masalah. Tadi tangan kita kena sentuh dia. Saya Isteri dia kalau tak buat. Pegang tempat yang lapis. Fahamlah muslimat, tuan-tuan? Jadi kalau kita tidak mengiring tu, bagi dada tu tegak sikit. Lapis bantai tu bagi lebih sikit, bagi dia tegak. Yang paling cantik kalau kita tarik dia sandak di dinding. Kan? Sandak dia lapis sikit di sana. Ya? Tadi kata lah dia sakit sebelah kiri. Tadi dia kanan dia boleh ada. Ya. Kata dia kanan dia sakit. Kanan dia sakit kemudian dia kena gunakan yang kiri. Jadi macam mana dia punya posisi dia? Posisi dia tak kena menghadap arah kiblat. Dada dia kena menghadap arah kiblat. Dia tak boleh nak miring. Dia tak boleh nak miring belah sini. Dia dada menghadap kiblat. Dia miring belah sini. Janji dada dia menghadap kiblat. Yang mana lebih afdal, mengiring dengan baring? Mengiring lebih afdal daripada baring. Faham tak? Atau kata? Okey, insya-Allah. Jika dia tak mampu untuk menundukkan kepala, maka hendaklah dia mengisyaratkan rukuk dan sujud dengan menggunakan kelopak mata tanpa ada perlu perbezaan antara rukuk dan sujud. Jika itu pun dia tak mampu, maka hendaklah dia menggambarkan perbuatan solat dalam hati saja. Tu tak apa lama lagi dah lah. Insya-Allah. Mata, tinggal mata je, mata pun boleh. Isyarat. Mata pun tak boleh lah. Hati. Cerita dah sampai dalam hati pun semayang. Faham tak? Kita patah tangan tak semayang, berlambak. Demam tak semayang, berlambak. Sampai ni, selagi ada akal ni, kenal dah siapa ni? Kenal semayang. Faham tak? Masya Allah, Rabbi Subhanallah. Kita ada orang telefon, Ustaz tanya Ustaz, saya ni kerja Ustaz, jadi kerja sini tak boleh nak semayang. Berhenti kerja.
Allah rezeki Allah bagi banyak. Dia tak mau banyak. Masya Allah, korban sikit. Ni, berkorban untuk Allah ni. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya dulu buat loan, kemudian dulu tak erti. Bila buat tak erti ni, ambil loan macam-macam kudat. Faham tak? Ambil loan konvensional, bukan loan Islami. Bila loan konvensional riba. Riba ni Allah marah. Allah marah, Nabi marah. Orang tak semayang, Allah marah. Orang tak semayang, Allah marah. Dan sekalian man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jahar. Siapa yang tinggal semayang dengan sengaja, kufur dia terang-terang, jahat, nyata-nyata keluar pada Islam. Sebab tu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang kena hukum had, tinggal semayang kena hukum hudud, tinggal semayang tak boleh ke bumi dekat tanah orang Islam. Pasal apa? Faqad kafara jahar. Masalah sebab Imam Syafi'i dia lembut sikit. Kalau dia tinggal dalam keadaan dia malat, dia tak dikira sebagai keluar pada Islam. Tapi kalau dia tinggal tu pasal apa? Pasal dia kata mana ada sembahyang Islami, itu baru dia keluar pada Islam. Lembut sikit Imam Syafi'i ni. Kan? Marah, Allah marah sungguh tu orang yang tinggal sembahyang ni. Tapi Allah lagi marah pada orang yang makan riba. Sebab Allah dan Nabi isytihar perang kepada orang yang makan riba. Nampak dahsyat. Kita dulu buat loan kan, riba. Tak tahu ni main-main mengaji, masya-Allah bila main mengaji baru tahu tak boleh lakukan kabut nak buat lagu mana. Tu masuk saham ni. Kan? Tak ada syubhah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asyubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil harami karra'i yar'ahu la yushriku an yaqa'a fi ila akhir hadis. Cerita tentang apa? Halal haram syubhat. Siapa yang jaga daripada syubhat ni, dia menjaga agama dia dan menjaga kehormatan diri dia. Entah syubhat ni apa? Ada orang kata halal, ada orang kata haram. Kan? Ataupun memang dia haram, lepas kita waswas dia jadi halal, ataupun dia asalnya halal, kemudian kita waswas dia jadi haram ataupun tidak. Yang ketiga dia kata ulama, syubhat ni apa? Dia ada orang kata halal, ada orang kata haram. Masuk investment. Contoh macam ESB, kita kata bincang banyak kali kan. Majlis Fatwa Negeri Kedah kata haram, Majlis Fatwa Negeri Perlis kata haram, Majlis Fatwa Musali Al-Sayyid Muhammad Pulau Pinang kata haram, Majlis Fatwa Selangor kata haram, Majlis Fatwa Johor kata harus, Majlis Fatwa Negeri Sembilan kata harus, Majlis Fatwa Kekuasaan kata harus, Suruhanjaya Security kata haram. Bila ada orang kata haram, bila ada orang kata halal, kita buat apa? Dia panggil apa? Syubhat. Bila syubhat ni kita nak ambil tak lagi? Tapi ambillah, keluar tu lah. Orang yang menjaga diri dia, menjaga kehormatan diri dia, menjaga agama dia, menjaga kehormatan diri dia, jumpa pendali, ada orang kata halal, ada orang kata haram, dia buat apa? Tak payah ambil lah. Pasal apa? Takut kod orang yang kata haram tu yang betul. Sebab benda tu satu saja. Ada orang kata benda ni halal, ada orang kata benda ni haram. Maksud dia apa? Maksud dia salah seorang ni betul, yang kita tak tahu siapa. Faham tak? Lepas tu jangan ambil, kalau ambil kod tiba-tiba yang betul itu orang yang kata haram tu. Waktu tu kita dah makan benda yang haram masuk dalam tubuh badan kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam keadaan kita tak sedar. Ya Imam Ghazali kata apa? Kamu makan daripada benda yang haram yang kamu tak tahu kata tu haram, macam kamu minum racun dalam keadaan kamu tak tahu kata tu racun. Kamu tak berdosa tapi racun tetap merosak dalam tubuh badan kamu. Kena jaga perempuan sekalian makan-makan apa semua ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, "Wa dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa la yustajabu lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan angguk je faham. Faham sikit-sikit dia faham. Ustaz tunjuk makan. Nabi cerita tentang seorang lelaki, kan? Dia jauh perjalanan dia. Bila dia jauh perjalanan, dia masuk dia apa? Dia mustajab doa. Musafir. Bukan sekadar musafir. Maksudnya sama itu sebab Asy'ath akbar, pusuk pasai ni, pakaian dan rambut dia. Kan? Kemudian dia mengangkat tangan ke langit, yang muda dia ila sama. Maksud dia ni bukan sekadar musafir, pusuk pasai, angkat tangan sungguh-sungguh doa ni. Ya Rabbi, merayu minta, Ya Allah, Ya Tuhanku, Ya Allah, Ya Tuhanku, sungguh-sungguh minta. Akan tetapi Nabi kata apa? Wa mat'amu haramun, makan daripada yang haram. Wa mashrabu haramun, minum daripada minum yang haram. Wa malbasu haramun, pakaian daripada pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil harami, diisi perut dia dengan benda yang haram.
Yang ulama sebut bukan setakat dia isi sendiri. Dulu ayah dia tolong isi kat dia. Fa'ala yustajabulah. Macam mana Allah nak terima doa dia? Oh, tuan-tuan Allah, rupanya doa kita diterhijab kadang-kadang disebabkan makanan yang kita makan, pendapatan yang kita ambil sebagainya. Faham tak muslimat? Sebab tu bila berjumpa dengan benda yang macam-macam ni, kita keluar terus daripada masalah. Tu orang yang warak, orang yang berhati-hati, benda apa nak masuk dalam perut dia. Faham tak? Dulu ni tak tahu, lah ni baru tahu. Habis macam mana Ustaz? Saya pergi dah nak pergi cancel loan saya tu dekat bank, tapi saya kena buat keluar duit. Kalau kita buat loan rumah, dia ada tie up period, dia ada masa ikat. Dia bukan boleh pergi cancel, tak ada masalah. Faham tak? Ada tie up period. Kalau tie up period tu dia kena charge berapa persen, 5% apa semua kena bayar balik kat bank. Kalau buat loan rumah, buat loan kereta, kadang-kadang kita beli dulu kereta mahal, lalu harga dah jatuh dah apa semua, nak kena top up lagi sikit, buat keluar 1,000-2,000. Waktu tu nak buat lagu mana? Ada dua pilihan perempuan boleh buat. Yang pertama apa dia? Terbuihlah dalam keadaan tak redha. Terus juga lah Ustaz, nak buat macam mana? Kalau tidak nak kena buat keluar duit, mana saya nak cekal duit sana, duit pun tak apa nak ada. Faham tak? Terbuih dalam keadaan dia tak redha dan dia usaha sampai satu hari dengan niat dan sampai satu hari yang dia boleh settle, yang tak payah keluar duit, dia kena settle bang. Kena tukar pilul lain sebagainya. Faham tak? Yang kedua, dia berkorban kerana Allah. Buat keluarlah apa yang ada tu. Ambillah, ni nak jaga hak Allah ni, nak jaga hati Allah ni, bukan nak jaga hati apa saja. Bagi hak Allah tu, jaga hak Allah. Bubuh 2-3 ribu dekat situ. Perempuan yakinlah Allah akan bagi lebih hebat lagi daripada yang lain. Tapi kita tak yakin. Faham tak? Ni cerita tentang Masyarakat Zaman. Syekh Sulaim. Syekh Sulaim ni dia seorang pelajar, duduk dekat Damsyik, dekat kota Damsyik kan, duduk di masjid nama Masjid Taubah. Cerita ni diceritakan oleh Syekh Ali Al-Tantawi. Faham tak? Dia kata Muslimat, dia kata aku faham benar kesahihan cerita ni. Dia kata maksud dia apa? Syekh Ali ni apa? Dan apa kata apa? Cerita betul. Baik. Dulu ni pelajar ni dia duduk dalam masjid tu, Taubah ni. Tiap-tiap hari dia duduk mengaji dengan guru dia. Bukan ada kerja apa, tunggu orang bagi makan. 2 hari tak makan, lapar sangat ni, tak ada orang pun bagi makan dia. Allah nak uji dia. Lapar sangat lah, hari ni lapar, esok lagi lapar. Rasa macam nak mati kan? Lapar sangat. Nabi minta ke orang segan. Lapar sangat sampai di tahap dia kata apa? Masya Allah Rabbi semula dia kata sampai darurat dah ni, aku ni boleh mencuri dah, dia kata. Dia sampai tahap darurat boleh mencuri dah. Tapi mencuri sekadar untuk dia lapik perut dia. Daripada haram jatuh pada harus. Macam orang yang tak makan, kalau tak makan mati dia wajib makan. Walaupun yang ada dengan itu babi. Faham tak? Sembelih babi tu elok, makan lapik sekadar itu je. Jangan buat cicah yang asam pula sebenarnya. Cukup. Tuan-tuan dia pegang sedap pula. Siap panggal-panggal lagi. Baik. Sekadar dia malam tu nekat lah. Dia kata nekat dah malam ni macam mana pun nak pergi cari makanan, lapar sangat. Panjat atas bumbu-bumbu rumah Arab ni rapat-rapat. Macam dia lorong kecil-kecil. Pasal tujuan dia nak bagi tutup dululah. Lah ni dia rumah sebiji-sebiji. Dulu rumah rapat-rapat. Boleh lintah atas bumbu, lintah atas bumbu. Pergi cari makan tengah malam. Sampai tiba-tiba tuan-tuan rumah Arab ni dia dapur dia terbuka, bumbu tak ada. Dia dalam tempat lain dia tutup, bilik-bilik dia tutup. Ruang macam di Yaman tu, ruang tamu dia terbuka kosong. Sebab hujan tak turun. Dia nak kita buat lagu tu. Kan? Dapur dengan ruang tamu biasa tak ada bumbu. Bilik-bilik je ada bumbu. Baik, subhanallah. Dia jumpa satu rumah, bau punya sedap. Masak terung. Apa nama masak? Saya ingat. Masakan terung Arab tu sedap. Jumpa nama dia. Masakan terung. Allah sedap. Dia bau. Dia kata Allah. Dia kata Masya Allah, dia sedap sungguh. Masya Allah, tertarik dengan bau tu, dia turun. Dia ambil. Tengok ada masak terung. Dia ambil tentang digigit. Sama digigit tu je. Gigit. Tak ada lagi. Gigit. Allah teringat balik. Mai balik akal dia. Dia kata silap aku ni seorang pelajar. Aku ni dengan jaga makan. Apa semua. Silap ni tak boleh ni. Walaupun Allah tapi aku tak boleh. Dia kata tak boleh. Tak boleh ni. Masya Allah. Menyesal. Gigit dah tu. Tak balik dah tu.
Kemudian lari-lari balik lah, sambil duduk lari, sambil duduk lagi, sambil duduk teriak sampai dekat masjid tu sujud teriak sepanjang malam teriak menyesal dia buat tadi. Lapak-lapak ni menyesal sangatlah, sedih sangat teriak minta ampun sampai pagi subuh. Mai subuh Tok Guru dia mengajar. Tok Guru dia mengajar subuh, kuliah subuh. Dia duduk dengar. Sambil duduk dengar dia kata aku tak boleh tumpu dah, lapar sangat. Tak boleh tumpu tu. Tak boleh faham apa Tok Guru kata. Elok habis kuliah tiba-tiba mai seorang perempuan. Niqab tutup apa semua. Mai jumpa Tok Guru dia. Dia kata, wahai Syekh, saya ni kematian suami baru-baru ni. Suami saya mati. Saya ni suami saya kami ni orang dagang, orang luar yang main duduk sini. Tak ada siapa, adik-beradik apa pun tak ada. Saya takut duduk seorang-seorang. Saya nak minta Syekh tolong carikan suami untuk saya. Tak apalah dia miskin pun tak apa, pasal apa suami saya tinggal harta yang banyak. Saya dengan dia je. Kan subhanallah. Ya Syekh ni pun duk tengok siapa pun tak ada. Tengok dia pun cukup empat lah. Kan? Lepas tu subhanallah. Tengok kiri, tengok kanan, tengok Syekh Sulaim duduk kawal duduk lapar hujung tu. Kan? Syekh Sulaim mau dah kahwin dengan perempuan ni. Kawan tengah lapar. Mau. Mau. Ya Syekh yang kamu mau tak kahwin dengan dia? Tak apa, mau, tak ada salah apa. Kahwin tentu juga subhanallah. Jadi perempuan tanya pula tak pergi khusus nikah dulu kan? Tak ada lah sana. Khusus nikah kat sini je. Akad nikah apa semua, wali hakim dan sebagainya, dan ada perempuan tu musafir kawan itu. Faham tak? Kemudian Rasulullah SAW balik. Sampai rumah dia tengok, ya Allah, rumah besarnya. Dalam hati dia kata apa? Dia kata, Allah, apalah rezeki Allah bagi kat aku ni. Dia kata, semalam ni aku lapar sangat, apa pun tak ada ni. Hari ni Allah bagi rumah besar ni, bagi isteri apa. Faham tak? Kaya raya, Masya Allah Rabbi. Masuk perempuan tu buka tudung, buka niqab. Ya Rabbi, cantik, subhanallah. Yang apa lagi senyum saya? Senyum boleh macam yang tengok ni. Allahu Akbar kita. Rezeki ya Rabbi, Masya Allah, rumah cantik, perempuan cantik, Allahu Akbar. Lepas tu bini dia tanya apa? Abang nak makan tak abang? Allah jawapan. Tak tanya lagi. Bawa tu dapat jujur dia kata makan kopi dapur. Masuk dapur dia tengok atas kiri kanan dia kata ish, seperti pendapuli tapi di mana ya? Lepas tu perempuan tu pun cedoklah makanan yang dia. Ini cerita semalam ni. Malam ni. Dia cedok apa semua tak turun angkat. Tengok ada turun bekas tokak. Dia kata, abang minta maaf lah ni, siapa punya kerja ni saya pun tak tahu. Semalam saya masak elok ni, siapa punya kerja saya tak tahu. Minta maaf lah abang. Minta maaf kawan dengar tu teriak selalu. Ya Allah, dia kata minta maaf lah. Sebenarnya dia cerita lelaki dia sebenarnya, kisah dia apa semua. Bini dia pun teriak. Akhirnya bini dia kata apa? Dia kata, abang tak apa lah abang. Dia kata, subhanallah, abang tahu tak apa yang berlaku dengan abang tinggalkan sedikit, korbankan sedikit yang haram tu. Korban, buat pengorbanan sikit, tak makan tu walaupun harus tu. Tak makan tu subhanallah, tinggal korban demi Allah. Allah ganti, bukan setakat terung, Allah ganti rumah yang besar, makanan yang hebat, apa semua, duit banyak rezeki, Masya Allah. Faham tak? Kadang-kadang pengorbanan sikit tu kita tak nampak macam-macam, bagi bawa pula 1,000, Masya Allah Rabbi. Nah, tawakal lah, bagilah 1,000 bagi sekali, Masya Allah Rabbi. Allah bagi keluarga bahagia, Allah bagi anak-anak dulu periksa cemerlang. Allah bukan ganti itu dengan duit saja. Dah, nikmat ni tuan-tuan, rezeki ni bukan atas duit saja. Kita dapat rezeki duit, yang lain tak dapat. Sihat. Boleh main mengaji, pimain tu rezeki juga. Kawan kita tak boleh main dah. Hari duduk main sekali dengan kita, tak boleh main lagi duduk. Bukan sekadut mati pun dah. Okey tak? Allahu Akbar, subhanallah. Kita ada lagi. Takkan datang saya. Allahu Akbar, subhanallah. Rezeki Allah bagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebab tu jangan kira dengan duit. Nah, jangan berkira dengan duit. Jangan berkira bagi. Allah bagi lagi banyak. Allah bagi, kita lagi bagi lagi. Allah bagi banyak. Cerita ada seorang tu. Dia ni pergi kursus seminar apa, saya tulis dalam Facebook saya banyak cerita pasal dia nama virus. Dia pergi kursus tu perempuan sekalian.
Kemudian Rasulullah SAW Muhammad dia pergi kursus tu, dia pergi dengar orang-orang jutawan-jutawan ni. Ada seorang dia pemakai, dia berkata seorang budak umur 25 tahun, pendapatan dia 50,000 sebulan. Kata mudanya banyak sangat duit dia semua, dia buat apa, macam mana, apa rahsia dia, apa resipi, apa semua dia tanya lah. Kalau tu dapat satu je kami buat. Apa dia, mula-mula yang jadi macam ni, dia kata amalan kami setiap kali pergi masjid, buka beg duit tu, duit apa, note yang paling besar, yang tu kami bagi. Duit note paling besar, yang tu bagi. Oh, masuk dia kata, serah je. Dia kata, yakinlah Allah bagi lagi banyak. Sebab tu makin maju. Kita cari yang paling kecil. Subhanallah. Dulu ada duit RM1 yang tu. Oh, yang tu seluruh poket paling dalam ni. Dia buat duit tu. Subhanallah. Dia Masya-Allah, Rumi cari yang paling kecil, dia gulung rapat tu macam pokok daun. Ubah. Cuba ubah. Pasal apa? Pasal Allah. Allah akan ganti lagi banyak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'ina sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bandingan derma yang kamu infakkan ke jalan Allah seperti mana satu benih yang tumbuh padanya 7 tangkai. Sab'a sanabila. Fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkai itu mi'atu habbah, 100 biji. 100 biji kali 7 tangkai 700. Confirm Allah bagi, jangan risau. Allahu Akbar, subhanallah. Ni ma'had kita ni insya-Allah. Perempuan Salih Asyamah, kita dapat tanah dekat sini. Macam ni dekat 4 perempuan. Allahu Akbar. Dah siap dah design bangunan apa semua. Kita akan buat bangunan 4 tingkat. Bawah sekali ada muslimah, ada kantin, ada kuliah muslimat. Tingkat atas ni ada surau yang panjang tu. Untuk kita buat program macam ni, kita buat kuliah duha apa semua, nanti boleh pindah sana kan. Bantu sikit kan. Dekat kristal tu. Kan? Kemudian tingkat atas tu, tingkat level 3 tu insya-Allah kita akan buat asrama. Kelas ma'had, tapi kita tukar pindah ke situ. Tingkat atas sekali tu kita buat asrama. Pengajian dekat situ insya-Allah, membuat sekalian. Allahu Akbar, subhanallah. Orang yang bagi itu tu urusnya orang bagi kan. Curah-curah nanti insya-Allah. Kemudian ada dua buah bangunan rumah semidi itu kat situ, yang tu kita akan buat pra-tahfiz. Akan buka insya-Allah, kami cadang nak buka bulan depan ni, tapi tak sempat. Insya-Allah bulan lagi 1 kalau tak ada halangan kita akan pra-tahfiz ni. Perempuan yang ada anak-anak umur 7, 8, 9, 10 sampai 15 kan, siang dia pergi sekolah biasa, malam main mengaji kat kita. Daripada pukul 7 sampai pukul 9.30 malam, kita ajak daripada basic Al-Quran sampai hafazan Al-Quran. Tak payah berisau malam-malam tengok TV, duk pergi apa kayu basikal sana sini, biar tak kat kami je, kami tolong urus benda-benda. Kita ajak semayang macam mana, masya-Allah. Lepas semayang sekali kita jaharkan bacaan-bacaan dalam semayang sunat supaya dia kenal buru-buru perkataan-perkataan dalam semayang. Pedoh dia, akhlak dia, didik dia, ajak dia nak susun kasut, ajak dia berakhlak, insya-Allah. Perempuan sekalian, ni maknanya pra-tahfiz kita yang ketiga, insya-Allah kita akan buka kat sini ya. Borang semua dah siap dah. Tapi dah kita tangguh sat, insya-Allah bulan depan kita akan saya akan edarkan borang-borang tu. Kalau ada anak-anak kecil hantarkan. Cucu pun tak apa kan. Dan tak mau banyak-banyak lagi pasal tempat orang tu tak cukup. Mungkin kita ambil dalam sekitar 40 ke 50 orang saja. Kan? Berebut buka tu di Sungai Duri tu lari 75 orang. 75 orang, Allahu Akbar. Dengan uniform semua siap, dengan silibus pengajian, dengan buku rekod, dengan periksa, dengan majlis iktibar, semua dia macam sekolah. Kita akan buka dekat situ insya-Allah. Ni dekat Kristal, Taman Kristal depan ni kan. Jadi tu cahaya Kristal tak masuk dalam tu insya-Allah ada rumah. Laki perempuan. Yang ma'had tahfiz tu insya-Allah, yang duduk dekat Bukit Bacok tu akan pindah balik kat sini. InsyaAllah, subhanallah. Kalau dapat tanah satu dekat situ, saya pun nak pindah balik duduk sini juga, insyaAllah. Dia duduk tepi dengan ma'had. Baik, nah perempuan sekalian tu, masya-Allah. Orang kalau dia nampak bila dia bagi tu dapat, bila bagi dapat, Allahu Akbar, masya-Allah. Ada seorang tu bagi 5,000 ya, bagi 5,000, minta sikit apa nak kami nak beli Quran untuk ma'had ni. Dia kata berapa ustaz, perlu agak-agak dalam 300 dah. Dia isu cek bagi 5,000. Minta 300 bagi 5,000. Kalau saya tahu minta 1,000 pun dapat 10,000. Dia tak apa-apa.
Dia bagi 5,000. Perempuan tahu apa jadi kat dia? Projek yang dia dah minta, dah reject lah projek. Dah mesyuarat, dah reject lah. Dia punya tender masuk rumah kedai bangunan nilai, ada nilai 15 juta. Reject lah. Dah tolak tepi dah, file tu simpan lah. Selepas dia bagi, seminggu aja lepas tu, dia panggil balik director tu, panggil balik pun semua. Macam mana keadaan tak tahu, Allah table balik dah reject. Dia kisah penat lagi. Dia panggil saya turun ke dalam report. Subhanallah, bukan setakat lulus balik, dia dapat projek tu nilai 30 juta, tambah lagi kuatan lagi 15 juta. Saya tak tahu main mana ni. Dia kata Masya Allah Robi, 10 hari duduk etikah di masjid, tak tahu nak buat apa rezeki Allah bagi mencurah-curah. Masya Allah Robi, ikhlas lagi. Start pada tu perempuan sekalian, dah Ustaz ambil 1,000, yang ni Ustaz sedekah ya. Tak mana Ustaz bagi, kita pun sedekah. Saya tak mau balik duit ni pun semua, pergi bagi sedekah. Kerja dia bagi sedekah je, lagi dia bagi lagi banyak. So, lagi Allah. Sebab tu jangan kira dengan duit ni perempuan sekalian, dengan nak kaya bagi lagi banyak, lagi banyak Allah bagi. Ada kawan ni kedekut sangat, faham tak? Kedekut sangat. Duduk dekat besar tu hari Jumaat, tengok ada kawan sebelah ni bagi RM10, dia kata boleh banyak duit kau ni, bagi RM10 tak habis ke duit dia kata. Faham tak? Sampai kat dia cari duit paling kecil kali. Jumpa RM1, alhamdulillah RM1 dia kata gulung pun masuk dalam tabung. Gaya nak tolak, pakcik belakang tu. Ada apa pakcik? Ulok duit 200. No. Faham tak pakcik belakang ni? Tua lah. Tengok lekeh yang pakai. Note 100 2 pik. Ui, lagi sakat pakcik ni 200. Dia lipat semua masuk dalam tu, tolak pik. Habis semayang tadi nak tanya pakcik tu, ramal ni dahsyat sangat. Pakcik, saya nak tanya pakcik ni nampak dahsyat sangat pakcik ni kan? Sampai 200 apa semua. Pakcik ni cuba bagi sikit ni pengalaman, kongsi sikit pengalaman dengan saya. Pakcik tu kata apa? Dia kata, lain, bukan duit pakcik tu. Habis tu duit siapa? Duit hang tersatu jatuh daripada poket. Dia kata, cik, jangan berkira sangat. Kadang-kadang Allah tarik, takkan nak korek balik dalam tabur tu duit tu. Faham tak? Jangan berkira sangat. Kadang-kadang Allah tarik, kadang kita tak sedap. Faham tak perempuan sekalian? Subhanallah. Berkorban. Allahu Akbar. Kerana baik. Yang keenam apa? I'tidal ni apa? Artinya berdiri tegak semula selepas rokok dengan tamakninah. Oleh itu apabila i'tidal hendaklah semua anggota berat berhenti sebentar. Bacaan semasa i'tidal ialah Allahumma rabbana lakal hamd. Ni kita baca apa? Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Dekat tu kita baca. Ini panjang ni daripada Musallih Al-Samad yang bersandarkan daripada hadis Nabi SAW. Rabbana walakal hamda, Rabbana lakal hamda, dua-dua pun boleh. Dua-dua pun ada dalil daripada Nabi SAW. Faham tak? Kalau kita pergi dekat Saudi Mekah, dia panggil Rabbana walakal hamda. Faham? Muslimat ni nak baca tak Sami Allah tu? Kata Imam seorang sudahlah, Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah dengan huruf ain, bukan Sami Allah. Allah Ustaz kan Sami Allah tu betul lah kan? Allah takkan Allah tu. Dah, dia ambil daripada ayat perkataan depan tu. Sami'a. Apa dia? Dengar Allah lakal hamd. Kepada siapa? Kepada kamu yang Musallih yang memujinya. Muji siapa? Allah. Sami' Allahu liman hamidah, bukan Sami Allah. Baik, tu imam sebut, kita belakang nak sebut dah. Tak payah. Dekat Mekah dah sebut dah. Kita ni jenis belajar kat Mekah belakang. Pergi orang buat balik tu. Jari tahiyat. Dan cari radar, cari MH370 tadi jumpa. Tak, bukan. Saudara semua, bukan. Perempuan nak buat, nak amal, ngaji. Tahu? Depa Sami Allahu liman hamidah, depa sambut Rabbana walakal hamd. Kita mazhab Imam Syafi'i Sami Allahu liman hamidah, kita pun sebut Sami Allahu liman hamidah. Ada ini? Ya. Buat.
Pasal apa? Sebab kita berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i. Kalau orang tanya, hang sebutkah atau tak sebut? Aku sebut. Pasal apa? Pasal mazhab Imam Syafi'i sebut Sami'a Allahu liman hamidah. Imam sebut, makmum juga sebut. Mazhab yang lain, imam sebut, makmum tak payah sebut. Dia faham tak kan? Masya-Allah, kita ni nak buat amal bagi tahu. Pasal apa yang sapu sikit kepala, pasal apa tak sapu seluruh kepala, pasal apa tak sapu 1/4 kepala. Orang lain buat sapu seluruh kepala. Faham? Pasal apa? Pasal Imam Syafi'i. Pasal Imam Syafi'i sikit pun dah cukup dah. Pasal Abu Hanifah 1/4 daripada kepala. Pasal Imam Malik seluruh kepala. Pasal apa? Pasal tiga-tiga pun nak buat macam mana disuruh oleh Allah untuk sapu ayam di kepala.